Adakah mereka ini berjuang demi nusa bangsa? Adakah mereka ini berjuang demi negara? Adakah mereka ini ada jati diri dan modal insan dalam diri mereka? Adakah mereka sanggup berkorban apa saja demi negara? Tidak, mereka tidak. Mereka hanya tahu sama-sama menjatuhkan. Hari ini saya akan menerangkan apa sebenarnya perkara yang berlaku berkenaan dengan apa yang mereka buat. Saya tenang tuan-tuan, saya tenang, tak ada masalah apa. Saya pun dah telefon dengan guru saya tadi, and dia bagi tahu tak apa, buat penjelasan, tak ada masalah apa. Kita tidak takut kepada kebenaran. Dan saya minta kepada tuan-tuan semua yang membaca benda itu, saya pun dah telefon orang rumah saya tadi, orang rumah saya pun saya dah upload dah masuk dekat dalam Facebook saya tadi apa yang dia cakap. Jadi tuan-tuan tolong copy link, tuan-tuan tolong snap, hantar dekat saya gambar tu. Dan saya, ibu saya bersama isteri saya dan keluarga mertua saya, kami telah pun bersepakat untuk memfailkan saman. Yang pertama ke atas Tok Singa, yang kedua ke atas Alfendi bin Zainan Karab, yang ketiga ke atas John Donjai, yang keempat ke atas Izham Ahmad, Presiden pemancar Malaysia. Jadi kat sini saya terangkan kepada tuan-tuan, ada satu laporan polis yang telah dibuat di IPD Ceras pada tahun 2014 yang diambil oleh AIO, iaitu Sarjan Faridah. Dan diambil oleh AIO Sarjan Faridah kes tersebut. Okey, dahulunya memang saya jahat tuan-tuan, tapi cerita di sebalik ceritanya bukan saya memukul isteri saya, kan, bukannya macam mereka gambarkan. Okey, dulu saya berkahwin pada usia saya 19 tahun. Saya telah berkahwin dan pada waktu itu saya tengah belajar di German Malaysia Institute dalam kejuruteraan kepelbagaian ataupun mekatronik. Dan sebelum saya berkahwin, dan pada tahun 2011, 15 hari bulan 5, dan tahun 2011. Jadi pada ketika itu, pada tahun 2014 tu, biasalah tuan-tuan, bila kita muda kita lupa daratan. Malam tu saya telah pergi ke satu kelab malam. Nama kelab ni adalah Emiko Ceras. Jadi bila saya pergi dalam Emiko Ceras tu, tengah duduk karaoke dan apanya segala macam, tiba-tiba isteri saya telefon dan tanya duduk kat mana. Jadi saya pun beritahu kata duduk Mukat dan sebagainya, tapi sebenarnya kawan saya dah sampai dah kepada dia, bahawa kata saya tengah duduk happy hour dekat Emiko Ceras. Jadi bila saya balik, orang perempuan mana yang tidak marah, orang isteri mana yang tidak marah apabila suaminya pergi happy hour. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, ada tak orang perempuan di sini yang dia kata kepada isteri dia, yang dia kata kepada laki dia, abang nak pergi kelab malam dengan fly pun tak apalah abang pergi lah, tak ada masalah apa. Abang pergi lah nak fly kan, nak apa kan, tak ada masalah apa. Abang pergi duduk dalam kelab malam tu. Ada ke isteri macam tu? Tak ada. Jadi bila saya balik rumah, apa yang berlaku? Bila saya balik rumah, maka pinggan pun terbang. Bila pinggan terbang, melekat di mana? Melekat di muka. Melekat di muka, maka pecahlah bibir. Bila pecah bibir tuan-tuan, orang lelaki ni, bila kena baling macam tu, buka pintu je, perpum kena terus, kena terus, dia akan ada reaksi spontan. Reaksi spontan tu macam mana? Reaksi spontan tu tertampar. Jadi dua-dua. Jadi mereka tak buka 2 report, mereka buka 1 report. Jadi pada waktu itu saya pergi buat report. Saya yang buat report dulu. Sebab apa? Isteri saya kata dia nak ugut, kata nak buat report, kata saya telah pergi sebab seorang anggota polis tak boleh pergi kelab malam. Dia nak buat report, kata saya pergi main pelacur dan sebagainya. Saya pergi buat report dulu. Bila saya pergi buat report dulu, saya pun bantai dia kau dalam report tu yang mereka tidak buat naikkan. Jadi bila dia tahu kata saya buat report, dia pun buat report juga kes rumah tangga. Dia pun buat report juga. Dia pun kata macam-macam lah, macam yang ada dalam report tu lah. Kata saya ni ambil barang dan sebagainya. Kata saya ni pelacur dan sebagainya. Jadi macam yang tuan-tuan baca dalam tu lah. Jadi kes ni jadi apa? Di endingnya, kalau tuan-tuan tengok dekat situ ada fail tuntutan cerai. Ni saya tak sepatutnya cerita benda ni, tapi kena cerita lah sebab ada anak pelacur seorang yang sibuk pasal rumah tangga
tangga orang. Jadi adalah tuntutan cerai pada tahun 2014. Jadi isteri saya pun buatlah fail tuntutan cerai ke atas saya. Kerana apa? Kerana kelab malam. Sebab tu saya sampailah ni saya anti kelab malam. Saya anti kelab malam. Jadi pun buatlah, bila buat fail tuntutan cerai, maka mak saya pun datanglah. Datang untuk apa? Dedak ni mama depa sebarkan report tahun 2014 tu dekat media sosial, semualah tim jebat ni. Jebat dengan Donjai, geng-geng Tok Singa ni apa semualah. Depa sebarkan report 2014 tu. Jadi nak kena bagi tahu lah mak, minta izin lah. Jadi mak saya pun datang. Biasalah bila jadi pergaduhan keluarga, ibu bapa pun datang. Bila datang selesai lah kes ni. Jadi apakah tindakan pihak polis? Dua-dua kena Seksyen 182. Sebab tu depa kena, sebab tu bila depa pergi ambil report nombor IC, depa tak tahu apakah klarifikasi kes. Klarifikasi kes ni yang boleh buka hanyalah AIO saja. Sebab tu saya nak saman Dojai. Sebab tu saya nak saman Tok Singa. Sebab tu saya nak saman utusan rimba. Sebab tu saya nak saman siapa lagi Jebat Dhaka. Sebab mereka bila depa buka PRS sistem, depa bubuh je nombor ID, yang mereka boleh ambil adalah nombor report. Yang depa boleh ambil report, tapi depa tahu tak rujukan kes, klarifikasi kes. Dia tidak akan tahu klarifikasi kes. Jadi di sebalik report tu, apakah tindakan pihak polis? Tindakan pihak polis adalah mengenakan kedua-dua orang, Muhammad Syafiq bin Abdul Halim dan juga Syaridah Begum binti Said Sebraskan, dikenakan di bawah tindakan 182. Apa benda Seksyen 182 ni? Seksyen 182 ni adalah laporan palsu. Maka laporan tu jadi apa? Laporan tu jadi laporan palsu. Yang duk pergi sebar kat Facebook. Buat apa? Aku dah kena hukuman dah. Apa yang saya kena hukuman ke atas apa yang saya buat? Laporan palsu, saya kena tahan pangkat 5 tahun. Saya tidak naik pangkat Lance Corporal. Orang lain dah naik pangkat Lance Corporal, saya tak naik pangkat Lance Corporal sebab saya masa tu polis. Jadi saya kena tahan pangkat 5 tahun. Saya pakai constable. Cerita ni berlaku di mana? Masa tu saya bertugas di IPD Kelang Utara. Jadi apa jadi kat isteri saya? Isteri saya kena denda RM2,000 kerana memberi laporan palsu kepada pihak polis. Jadi kena denda dah RM2,000. Dia kena denda RM2,000, saya kena tahan pangkat 5 tahun. Kena siasatan tata tertib. Jadi report ni adalah report palsu. Dia kata saya boleh print dia punya klarifikasi kes. Kita akan minta dekat AIO. AIO dia adalah Sarjan Faridah di Maluri Ceras. Kita akan minta klarifikasi kes dan akan tuntut di mahkamah bagaimana satu laporan polis yang telah pun ada klarifikasi kes. Apabila dah ada klarifikasi kes, dia jadi rahsia, dah selesai. Macam mana laporan yang telah pun selesai boleh dibawa naik ke media sosial untuk menuduh seseorang itu telah terlibat dalam kegiatan jenayah. Jadi sebab tu saya akan saman 4 orang ni. Saya takkan hantar LOD. Sebab kita tak perlu hantar kepada mereka LOD. Kerana apa? Untuk hantar LOD ni adalah untuk permohonan maaf. Jadi saya tak perlu. Di dalam undang-undang, yang saya perlu buat adalah apa benda? Saya perlu ambil saman bencana. Kerana apa? Kerana apa yang mereka buat ini mendatangkan trauma kepada isteri saya. Di dekat situ ada nombor telefon isteri saya. Semua orang pakat telefon dia. Semua orang pakat telefon dia, tanya dia betul ke laki hang nak buat macam ni. Dia jadi trauma, dia abang tadi. Dia jadi trauma, dia jadi apa semua sekat minit. Jadi nak saman bencana. Bila saman bencana ni selalunya boleh maksimum. Kalau dia tak boleh bayar duit, saya akan sita segala harta termasuk dengan harta mak bapak dia. Jadi mereka perlulah bersedia. Saya akan saman bencana ke atas mereka. Saya akan saman bencana ke atas mereka. Sebab klarifikasi kes itu adalah laporan palsu. Jadi saya minta kepada ayah-ayah anda di sini, yang tadi telefon saya, kalau apa-apa jadi kat Donjai, jangan duk abang kata saya nak suruh berdamai dengan dia lah. Saya nak suruh berdamai dengan dia. Memang tidaklah. Itu dia telah mengeluarkan satu laporan yang dua-dua telah dikenakan tindakan. Jadi saya dengan isteri saya bersama kembali tak? Bersama kembali, dan dia menyebarkan fitnah di media sosial. Semua orang dah snap gambar dah apa yang dia buat. Semua orang dah ambil dah copy. Semua orang dah copy semua gambar yang dia buat. Okey.
berkenaan dengan isu yang dia kata kacip, dia sebarkan juga report polis berkenaan dengan tangkapan SKDD. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk. Dia hanya tahu report polis, tapi dia tidak tahu apakah klarifikasi. Okey, sekarang ni saya bagi tahu klarifikasi dia. Sekejap. Okey, jadi di dalam laporan polis yang mereka sebarkan ada juga mengatakan tangkapan SKDD. Konstable Muhammad Syafiq bin Abdul Halim telah pun ditangkap SKDD untuk membuat ujian saringan dadah. Dalam laporan ada ada sebut tentang ujian saringan dadah. Sebab apa? Apa yang dimaksudkan dengan SKDD? SKDD ni adalah skim kawalan disiplin dadah. Setiap anggota polis dia kena sign setiap 6 bulan. Yang pertamanya adalah dia panggil sebagai Akta Rahsia Rasmi, Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi. Seorang anggota polis tidak boleh membocorkan berkenaan dengan rahsia polis di bawah Akta Rahsia. Yang kedua adalah dia kena sign SKDD. Okey, jadi bila nak urine seorang anggota, urine ada botol urine dia dekat dalam polis urine. Saya baca urusan dia ada pada saya, sebab saya dah minta pada AO, saya akan saman juga 4-4 orang ni saya akan saman juga 4-4 orang ni berkenaan dengan perkara ni Okey, jadi nombor botol urine tersebut adalah mana nombor? Okey, nombor botol urine tersebut adalah SN 1010819. Ini adalah nombor botol urine tersebut jadi dia adalah tangkapan SKDD. Sebab apa? Sebab apabila nak buat urine pada seorang anggota, dia mesti kena ada laporan polis. Siapa-siapa pun tiba terus pergi buat urine tak boleh, sebab strip ada nombor siri, botol ada nombor siri, mesti ada kena buat urine mesti kena ada buat report polis. Adakah seseorang itu terlibat dengan dadah? Nak tahu seseorang itu terlibat dengan dadah adalah melalui surat laporan hospital. Jadi surat laporan hospital ini menyebut bahawa tidak mengandungi sebarang kandungan dadah di dalam air kencing. Tidak ada. Saya tunjuk pada tuan-tuan Okey, nama Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Bahagian start bekalan IPD Kelang Utara. Nombor badan RF185047. Tarikh lahir 10 hari bulan Februari tahun 1991. Jadi yang ambil urine nama dia Corporal Rosli bin Arif. Nombor badan RF1256017. Pegawai. Sebab apa? Dia kena ada pegawai. Dia kena ada pegawai sebab anggota polis mesti kena ada pegawai. Jadi pegawai yang buat urine adalah nama dia Hafiz bin Mat Lupih. Nombor dia adalah G21854. Jadi dia bagi tahu dekat sini, keputusan makmal bagi air kencing tidak mengandungi morfin, tidak mengandungi 11 nordetal 9, tes hidrokanabinol 9, karbohidrik acid. Tak ada tidak ada sangkut urine. Disahkan oleh siapa? Liu Xiuping, Pegawai Sains Kimia Hayat, Jabatan Patologi, Hospital Tunku Ampuan Rahimah. TV boleh tutup sendiri. Sekejap. Okey, sekejap. TV boleh tutup. Cepat lady. Ini kawan dia lady. Udah, sekejap. Saya Daddy tengah ni je. Mana? Sekejap. Okey. Sekejap tuan-tuan, nanti saya terang tengok. Daddy lain. Lain kat luar. Telah. Siapa main ni?
Okey. Sebab itu orang kata, kalau nak buat kerja polis, bagi jadi polis. Baru tahu macam mana proses benda tu dapat, macam mana proses benda tu orang kata berjalan. Hanya sekadar laporan polis tidak boleh menentukan sama ada orang itu bersalah ataupun tidak bersalah, kerana laporan adalah laporan yang pertama. Yang perlu tahu adalah apa benda kita panggil sebagai RJJ, tak silap saya, laporan klarifikasi kes. Yang tu baru tahu kata orang tu buat ataupun tidak buat. Jadi kalau nak orang kata kalau nak cerita dekat orang awam, bagi cerdik sikit. Kalau nak bubuh dekat dalam Facebook berkenaan dengan report, bagi cerdik sikit Don Jay. Jangan jadi bodoh. Sekejap. Arisa jangan kacau diri. Nak ambil tu. Ambil apa? Tu. Nampak tu. Ni. Kita nak main. Tak ada. Okey tuan jadi selama ni saya tak pernah buat laporan polis terhadap mereka. Jadi saya akan buat laporan polis hari ni terhadap mereka. Nanti saya akan buat laporan polis terhadap mereka ini Sebab kat sini tuan-tuan dah tahu yang pertama, saya tidak tuan-tuan pun dah aminkan doa. Sebab tu saya kata, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membantu kita untuk mencuci nama kita. Sebab saya tak ada rekod. Saya tak pernah buat apa-apa. Saya tidak pernah mengambil rasuah. Saya tidak pernah ada masalah dengan orang awam semasa saya bertugas. Saya tidak pernah tidak pernah mengambil sebarang dadah semasa saya bertugas. Mana ada pernah saya kena tangkap dalam pasukan, saya kena tangkap dituduh saya kena cas dadah. Mana ada saya kena tuan-tuan. Mana ada saya kena? Tak pernah. Sepanjang saya tugas, sepanjang saya bertugas bermula daripada tahun 2011 sehinggalah saya ditamatkan dalam perkhidmatan. Dan saya ditamatkan dalam perkhidmatan pun tuan-tuan, saya dapat sijil. Bukan saya tak dapat sijil, saya dapat sijil daripada Ketua Polis Negara lagi. Orang kata untuk hasil inovasi tu yang ada kat Pulau Pinang tu, yang buat sistem pengecaman wajah tu. Ni muka ni lah yang buat pembentangan Don Jay. 24 hari bulan September tahun 2018, sekumpulan ahli penyelidik yang terlibat 24 orang telah pun pergi ke Pulau Pinang untuk mempersembahkan hasil penyelidikan yang dipanggil sebagai Traffic and Crime Monitoring System. Pada 26 hari bulan September 2018 diumumkan oleh kerajaan bahawa Pulau Pinang akan buat satu sistem yang dipanggil sebagai sistem pengecaman wajah. Kemudiannya keluar lagi dalam surat khabar yang menyatakan Pulau Pinang adalah negeri yang pertama menggunakan data analitik dan juga facial recognition. Siapa yang buat Don Jay? Apa jasa saya kepada negara? Apa jasa saya? Nak tengok sijil? Sekejap. Bukan saya kena buang dengan rekod yang teruk. Saya kena buang bukan rekod teruk. Okey, ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Syed Saddiq bagi tahu dia adalah timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Dia ada tak sijil? Syed Saddiq tak pernah tunjuk sijil. Hari ni saya tunjuk kepada tuan-tuan sijil Majlis Perwakilan Pelajar peringkat kebangsaan. Ni saya nak cerita bab sijil je. Mereka duk fitnah macam-macam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biarlah Allah yang mengazab beliau. Okey, ini adalah sijil tuan-tuan yang dipanggil sebagai sijil pengurusan organisasi Majlis Perwakilan Pelajar Institut Pengajian Tinggi. Adakah saya diiktiraf? Saya diiktiraf untuk apa? Untuk apa diiktiraf? Untuk mengolah organisasi sebagai naib presiden. Sebagai naib presiden Majlis Perwakilan Pelajar peringkat kebangsaan, mewakili pelajar
Bukan saya buat live ni cerita ke orang. Saya tak pernah buat public speaking, Don Jai. Saya berdebat mata tempat dah, Don Jai. Kan? Jangan kamu nak kata kat saya macam-macam. Saya senyum ya. Sebab apa yang kamu kata ni semua tak ada apa pun. Kosong. Kan, kosong. Kamu nak jatuhkan saya, kamu pergi bubuh report yang ada klarifikasi. Kan, tak pasal-pasal kena saman. Kan, okey. Kita tengok apa nama surat daripada apa nama Timbalan Ketua Polis Negara. Kan, Timbalan Ketua Polis Negara CP Pahlawan Mazlan bin Mansur. Kan, adakah saya ada masalah dengan BDRM? Saya tak ada masalah. Sebab tu bila saya kena buang kerja pun tuan-tuan, kan, hari pertama je saya kritik BDRM, hari kedua dah saya kritik. Tak ada, saya okey. Kan, ni Don Jai dulu dia ni apa dia, anggota ke apa? Kan, dia ada benda-benda ini semua. Okey. Ni okey. Lance Corporal 185047 Muhammad Syafiq bin Abdul Halim, Bahagian Sumber Strategik dan Teknologi IPD Kelang Utara. Saya merasa amat berbangga bahawa anda bersama ahli kumpulan inovatif dan kreatif IPD Kelang Utara telah mengambil inisiatif untuk menyertai pertandingan kumpulan inovatif dan sempena anugerah inovasi Polis Diraja Malaysia and AI PDRM tahun 2014 peringkat kontijen Selangor. Idea dalam penghasilan produk inovasi ini tidak akan tercapai objektifnya jika tiada kesungguhan, kegigihan dan semangat kerjasama serta komitmen yang tinggi dan begitu komited dalam menjayakan projek KIK ini sehingga ke peringkat Polis Diraja Malaysia. Sikap profesionalisme dan kecemerlangan dan berkorban serta sumbangan bakti anda dalam mencetuskan idea, menggembeling tenaga dan berkorban masa melaksanakan projek KIK ini adalah sangat dihargai dan patut dijadikan contoh kepada warga polis Diraja Malaysia, khususnya di kontijen Selangor dalam usaha menghasilkan produk inovasi yang berimpak dan bernilai tinggi. Dengan jayanya, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dengan ucapan syabas dan tahniah di atas kerjasama yang baik ini. Dengan itu, saya menghadiahkan sijil penghargaan kepada anda dengan harapan ianya menjadi dorongan dan galakan kepada anda untuk meneruskan usaha murni dalam memajukan projek untuk dipertandingkan ke peringkat yang lebih tinggi di Persada Inovasi PDRM. Datuk Pahlawan Mazlan bin Mansur. Aduh. Saya berbangga tuan-tuan. Apakah pengorbanan yang disebut sehingga ke hari ini sistem ini masih dipakai di Pulau Pinang sebagai satu sistem yang menjadi kebanggaan kepada rakyat Malaysia kerana telah pun membuat satu smart city di Pulau Pinang. Siapakah orang di sebalik tu? Inilah Lance Corporal 185047 Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Saya bukan berkena bang kerja dengan rekod buruk. Tak ada pun. Cuma pegawai tu yang ambil tindakan. Tapi sijil ada tak? Sijil ada, Don Jai. Kan? Jadi ada banyak kalau nak tunjuk satu-satu. Kan? Satu-satu. Matilah kalau nak tunjuk. Kan? Dongeng sedang Google sijil. Tu pasal dia. Tu pasal dia. Jadi tak boleh nak fitnah saya, tak boleh. Nak fitnah saya. Allah, saya sedih tuan. Bini saya pun rasa tercabar dengan apa yang dibuat oleh mereka ni. Ini tak habis-habis. Tak habis-habis tuan-tuan. KIK ke squad? Yes. Saya buat tu sistem pengecaman wajah traffic and crime monitoring system sebagai ketua teknikal di dalam tim. Ketua teknikal pangkatlah Corporal ya. Ketua teknikal bang. Bukannya tukang sapu.
Bekerjasama dengan siapa? Sebab tu saya buat live tuan-tuan. Saya tak goyang. Sebab saya bermula contoh pelajar. Daripada mana tuan-tuan? Saya jadi contoh pelajar. Daripada sekolah rendah. Daripada sekolah rendah Jitra, saya menjadi calon contoh untuk UPSR pada tahun tu. Kan, saya dapat 4A 1B. Kemudian saya masuk ke sekolah menengah Jitra. Kan, sekolah kluster negeri. Bukan sekolah budak jahat. Selepas tu saya masuk ke mana? Sekolah agama Sikh. Sekolah yang terbaik, sekolah agama di dalam negeri Kedah. Lepas tu saya masuk mana lagi tuan-tuan? Saya masuk Royal Military College, Maktab Tentera Diraja. Sekolah yang hebat. Kan, saya punya PMR saya 3A, 3B, 3C. Semua ada A, B, C. Kan, sebab saya pergi lambat. Kan. Jadi lepas tu apa lagi tuan-tuan? Lepas balik daripada saya masuk sekolah menengah Bandar Baru Darul Aman. Kan, selepas tu saya pergi ke mana? Tengku Anum, Tengku Abdul Rahman. Kan, selepas tu saya masuk ke mana? German Malaysia Institute. Selepas saya German Malaysia Institute, saya pergi ke mana? VIS Mekatronik di dalam kejuruteraan robotik. Selepas saya habis dekat VIS Mekatronik, saya masuk kat mana? Kan, saya orang kata saya masuk kerja polis. Bukan saya masuk jadi bodoh nangoi macam tu ya. Masa dalam perkhidmatan dalam polis, saya belajar lagi sambung dalam Universiti Malaya. Kan, dalam Universiti Malaya pun kan, saya banyak menghasilkan produk-produk. Kan, antaranya adalah Traffic and Crime Monitoring System. Selepas tu Smart Strategic System. Kan, lepas tu apa lagi? Kan, banyak lagi yang kita buat, Don Jai. Jangan kamu duk kata, kan, jangan kamu duk hina. Kan, kita macam-macam. Kan. Banyak benda. Sekarang ni saya nak tanya jasa. Apakah jasa Don Jai yang duk buat live ni kat atas negara? Kan, kalau semalam mereka tanya apakah tujuan saya duk buat live ni? Tujuan saya duk buat live ni bukan saya nak cerita tentang saya kena buang kerja. Saya tak pernah cerita pun. Baru hari tu orang tanya, baru saya lah cerita pasal saya kena buang kerja. Tujuan saya buat live bukan saya nak dapatkan pangkat dalam parti politik. Kan, saya tak pernah pun mohon untuk jadi ketua bahagian kan. Saya tak pernah declare pun kata saya famous ke apa dak. Kan, tujuan saya buat live apa? Tujuan saya buat live untuk memberi kesedaran kepada orang Melayu. Orang Melayu adalah bangsa yang terhebat di dunia. Daripada dulu saya kata, orang Melayu ini super hebat. Orang Melayu ini super hebat daripada intelektualnya. Orang Melayu ini super hebat daripada jati dirinya. Orang Melayu ni adalah super hebat daripada segala-galanya. Orang Melayu bukan hebat. Orang Melayu super hebat. Itu tujuan saya buat live. Dan apakah kejayaan-kejayaan semasa saya buat live ni? Saya tak pernah cakap kosong. Saya tak pernah cakap kosong. ICC Stated Rome tuan-tuan, berjaya ke tidak berjaya? Berjaya. MA 63, berjaya ataupun tidak berjaya? Berjaya. Apa lagi tuan-tuan yang kita buat? Kita bukan sembang kosong. Kita lawan dengan warga asing. Kita buat sampai habis-habisan tak? Kita buat sampai habis-habisan. Berjaya ataupun tidak berjaya? Berjaya. Kan? Tak perlu nak cari publicity murahan. Kan? Arwah Steve Jobs belajar tak habis okey je. Saya tidak kata belajar okey tak okey. Kan? Steve Jobs ni dalam computer science. Dalam computer science dia ada gifted. Kan? Dia ada gifted. Sebab tu kita kena tahu bila kita sebut tentang Steve Jobs ni, dia adalah gifted person. Dia boleh buat coding. Dia mimpi coding. Kan? Macam bukan kata Steve Jobs dekat luar negara ada umur 14 tahun tak belajar tentang coding komputer pun, tapi dia boleh buat. Sebab apabila melibatkan programming language ni, dia adalah gifted. Bukan semua orang boleh buat. Macam saya pun, saya boleh buat PHP dengan VB.net ya. Lain saya tak boleh buat. Kan? Macam mereka ni, Steve Jobs, Bill Gates, mereka ni adalah gifted. Orang yang gifted. Bukan semua orang macam mereka. Bukan semua orang macam ni apa? Bukan semua orang boleh macam Bill Gates. Bill Gates boleh buat semua jenis coding komputer. Tak ke gila? Dia boleh buat VB.net, dia boleh buat Ruby and Rails, dia boleh buat jQuery, JSON, semua segala macam dia boleh buat. Bootstrap ke pelancar semua boleh. Kan? Tu Bill Gates. Steve Jobs pun sama, dia boleh buat semua, tapi depa ni adalah gifted person. Kan, gifted person, bukannya semua orang macam depa. Walaupun saya dapat grade terbaik dekat universiti, saya bukan boleh buat coding banyak pun. Saya boleh buat PHP dengan VB.net ya. Kan? Depa nak kata murtad dan sebagainya, lantak pergi kat depa tuan-tuan. Manusia semua buat kesilapan.
Saya dah cerita dah. Manusia buat kesilapan. Tapi nak sekarang ni kita nak tanya, adakah sekarang ni saya bukan seorang Islam? Saya bukan seorang Islam. Saya baca tadi tawasul tu doa para wali tu. Saya mulakan dengan Kahf 40. Kafa karabbuka. Tu adalah amalan-amalan para wali. Takkanlah saya masih lagi dalam keadaan murtad. Saya bermulakan dengan Kahf 40. Kafa karabbuka kam yakfika wa kifatan kifka fuha kakaminin kanamin kalakin takkiran karal kakaril karil fil kibirin kalak labki kalak kafa kamabi ya kamabi kafal ya kakabal falak. Saya baca tu, saya buka Kahf 40, amalan para wali dulu. Dia kata kat saya murtad. Lepas tu saya buka apa lagi? Ila hadratin nabiyyi. Tu tarakat qadrah Nasyabandiyah. Takkanlah murtad lagi. Tak habis-habis dengan mereka. Tak habis-habis. Saya baca. Sebab itulah saya bermulanya dengan amalan-amalan. Zikir yang terbaik adalah zikir apa? La ilaha illallah. Saya mula dengan zikir tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi mereka mengatakan kepada saya murtad lagi. Saya pun tak tahu manusia yang macam mana saya sedang berhadapan. Tuan-tuan nilailah sendiri. Public figure yang wujud hari ini. Adakah mereka ini berjuang demi nusa bangsa? Adakah mereka ini berjuang demi negara? Adakah mereka ini ada jati diri dan modal insan dalam diri mereka? Adakah mereka sanggup berkorban apa saja demi negara? Tidak, mereka hanya tahu sama-sama menjatuhkan. Adakah ini amalan orang Melayu? Adakah ini yang dipanggil Sumpah Melayu 10 Februari 1946? Orang Melayu tidak akan menjatuhkan sesama mereka. Itu adalah sumpah ikrar On Jaafar. Bila saya lahir tuan-tuan, bila tarikh lahir saya, Sumpah ikrar Melayu ini jatuhnya pada 10 Februari 1946. Perlembagaan Persekutuan ditulis laporan penuh Perlembagaan Persekutuan pada 10 hari bulan Februari 1957. Saya dilahirkan pada 10 hari bulan Februari 1991. Sebab itulah saya menggenggam apa yang dikata oleh On Jaafar. Tidak ada orang Melayu yang akan menjatuhkan sesama bangsa Melayu. Tidak akan ada orang Melayu yang akan menjatuhkan sesama bangsa Melayu. Orang Melayu mesti bangga dengan bangsa dia. Kalau bangsa dia cerdik pandai, dia mesti, apabila bangsa dia cerdik pandai, siapakah yang cerdik pandai itu? Yang cerdik pandai itu adalah bangsa Melayu. Kalau ada seorang anak Melayu yang membuat hasil penciptaan sehingga dibangga oleh dunia, adakah yang dibangga itu dia? Tidak, tetapi yang dibangga itu adalah bangsanya. Ini adalah pemikiran bangsa Melayu. Adakah apabila seorang anak Melayu itu berjuang, adakah dia berjuang kerana dirinya? Tidak akan. Tidak ada seorang anak Melayu yang berjuang di atas dirinya, kecuali orang itu berjuang di atas. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini adalah tanah warisan nenek moyang. Adakah tanah ini diwariskan untuk individu yang tertentu? Nenek moyang kita berjuang untuk mewariskan tanah ini kepada nusa bangsanya, iaitu bangsa Melayu. Bangsa Melayu, bangsa yang terhebat di dunia. Ini adalah warisan nenek moyang kepada bangsa. Sebab bukan nenek moyang mewariskan tanah ini kepada Tok Singa, kepada utusan rimba, kepada Don Jai, kepada Jebat Dahaka. Tidak. Nenek moyang tidak mewariskan kepada mereka, dan mereka pun belum tentu lagi nenek moyang mereka adalah orang Melayu. Kerana sehingga ke hari ini mereka tidak berani untuk menunjukkan bahawa di dalam surat beranak mereka, bapa mereka adalah orang Melayu. Kenapa tuan-tuan? Mereka memanipulasikan orang. Mereka kata kalau nak tahu seorang Melayu itu dia ada kad pengenalan. Yang ada kad pengenalan ini adalah rakyat Malaysia. Di dalam perlembagaan, di dalam perkara 14 hingga 28 menyebut bahawa setiap rakyat Malaysia mempunyai kad pengenalan di bawah peruntukan apa? Kita tengok kad kuat kuasa undang-undang.
Di bawah pendaftaran rakyat naturalisasi, di bawah pendaftaran sebagai seorang rakyat raja. Jadi macam mana nak tahu seorang itu Melayu? Seorang itu Melayu, dia merujuk kepada perkara 160 di dalam perlembagaan. Dia tidak merujuk kepada apa nama ni, kad penalan, kerakyatan. Kerakyatan semua orang boleh dapat. Orang Melayu adalah apa? Orang Melayu yang pertamanya, ini bila Tok Singa hentam saya dalam visi Panglima. Dia kata saya nak tunjuk pandai. Apakah makna orang Melayu? Orang Melayu di dalam perlembagaan menyebut seorang Melayu itu mestilah yang pertamanya adalah beragama Islam. Yang keduanya bercakap di dalam bahasa Melayu. Yang ketiganya mengamalkan adat istiadat orang Melayu. Yang keempatnya berpakaian seperti orang Melayu. Dan kemudian yang disebutnya apa lagi? Dia adalah zuriat yang sedemikian. Zuriat yang sedemikian itu apa dia? Bakar dia. Nak tahu seorang Melayu ini, kita kena tengok siapa? Kita kena tengok bapaknya. Nak tengok dekat mana? Kena tengok dekat surat beranak. Kalau bapaknya Melayu, maka dia adalah Melayu. Semalam dicakap dalam live, dia kata mana ada hari ni seorang Melayu piau. Semuanya campur habis. Mana ada surat beranak saya tulis di situ Melayu. Surat saya beranak saya tulis di situ Melayu. Surat beranak saya tulis Melayu. Nak tengok macam mana seorang Melayu. Seorang Melayu ni nak tengok dia. Mari saya nak tunjuk. Ini dipanggil sebagai apa nama, di bawah Perjanjian Persekutuan 1948, di bawah pasal 9. Rakyat kepada persekutuan, rakyat kepada raja, rakyat di dalam persekutuan, di bawah pasal 10 ni. Ni surat beranak kita ni. Nak tahu dia ni Melayu tak Melayu? Ni nak tengok. Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Nama bapa adalah Abdul Halim bin Haji Ismail. Berketurunan apa? Melayu. Lain kali bila hampa nak sebut tentang Melayu, hampa jangan duduk bagi tahu kat orang kita tunjuk IC ya dak. Tunjuk surat beranak. Betul tak Melayu? Kalau tak betul Melayu, jangan duk sembang pasal apa? Oh, ketuanan Melayu pasal ni Melayu tapi bukan Melayu. Buat malu. Malu. Nanti orang akan kata kat kita, hang bangsa mana nak main cerita pasal bangsa kami ni? Bangsa mana nak cerita pasal bangsa kami ni? Jadi tunjuklah surat beranak dulu. Bagi tahu kata pak saya Melayu. Pak saya kampung di mana? Pak saya kampung di Bidung. Tok Wan saya kampung di mana? Tok Wan saya kampung di Gurun. Memang asal-usul orang Melayu. Ada gelanggang silat. Baru betul. Melayu asli tinggi. Ya, sebab tu saya hebat tuan-tuan. Sebab tu saya hebat. Yang hebat bukan saya. Yang hebat ini bangsa saya. Semasa saya belajar di universiti tuan-tuan, saingan saya satu orang India, satu orang Cina. Yang dapat terbaik ada 3 orang. Saya kata aku mesti menandatangani mereka ini. Cina ni nama dia Yi Chun Beh, India ni nama dia Navin Rai. Saya kata dia, aku mesti aku mesti challenge mereka ni. Jadi saya challenge mereka ni atas dasar apa? Kerana bangsa aku. Aku tidak mahu duduk di bawah bangsa lain. Jadi saya jadi hebat. Yang hebat tu siapa? Bukan saya. Yang hebat itu adalah bangsa Melayu. Sebab saya bawa apa? Saya bawa imej Melayu. Saya bawa imej Melayu. Saya pergi kelas pakai jubah kan. Saya bawa imej Melayu. Apa nama ni, saya bentang pun pakai jubah. Saya imej seorang Melayu.
Bila berjaya, yang berjaya siapa? Bangsa saya. Yang berjaya siapa? Mak bapak saya. Saya tak berjaya. Kan? Bila orang kata, orang takkan kata, dia ni hebat no. Orang tak kata. Orang tua-tua akan kata apa? Tengok dia ni, bangsa kita yang hebat. Bangsa kita yang hebat. Kan? Bila saya buat sistem ni, kan? Awak, saya bawa nama saya. Saya tak bawa nama saya. Saya bawa nama dia. Saya bawa bangsa aku. Kan? Saya bawa bangsa aku. Kan? Kan? Itu yang penting ya tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, saya dah terangkan dah, dengan bantuan Allah SWT, mak saya pun ada kat sini. Kalau saya tak benar, mak saya takkan masuknya dalam live. Mak saya pun ada dalam live saya. Tuan-tuan nak tanya, nak kenal seorang anak, bukan tanya kepada orang yang tak kenal dia. Orang tua-tua berpesan, nak kenal seseorang, nak kena tanya siapa? Tanya mak dia. Yang kedua nak kena tengok apa? Tengok rumah dia, baru kenal dia. Nak kenal seseorang, pergilah cerita dengan mak saya, tanya Jamilah bibi, tanya dengan dia, anak makcik ni macam mana, apa semua, baru boleh kenal. Baru boleh kenal dengan anaknya. Bukan pergi tanya Don Jai. Tanya Don Jai, mana dia nak tahu? Dia bukan ahli keluarga saya. Nak kenal perilaku seorang menantu, nak kena tanya siapa? Tanya dengan mertua dia. Dia pun kata saya pukul bini apa semua kan. Nak tahu betul tak betul, tanya siapa? Tanya dengan mak mentua dia. Sebab mak mentua tidak akan menyelebahi menantu dia. Mak mentua akan menyelebahi anak dia. Tanya dengan mak mentua betul tak betul. Kalau mak mentua kata tak betul, macam mana Don Jai boleh kata betul? Jadi tunggulah surat saman. Jadi tunggulah surat saman. Doa seorang ibu ya Ustaz Khalid Al-Walid. Doa seorang ibu. Hebat bangsa Melayu, hanya Melayu yang mengangkat bangsa Melayu. Ya betul tuan-tuan. Ya betul. Sebab itulah kita, bila saya sebut tentang warga asing ni, saya sebut sebab apa kita nak halau warga asing ni. Kerana apa? Bukan kerana saya nak nama. Saya beritahu apa? Saya ada orang cakap kepada tuan-tuan, apakah kerisauan kita terhadap bangsa kita? Ada orang pergi cari bila tengok bangsa Rohingya, tengok warga asing ni, ada orang tengok apakah kerisauan terhadap bangsa kita? Apa yang ada tinggal untuk bangsa kita? Bangsa kita hanya tahu nak menjatuhkan sesama sendiri. Kita pergi tengok di dalam sektor perhotelan, 5 star, ada orang kita? Tidak ada. Kita tengok dalam gedung pakaian dan tekstil, ada orang Melayu kita? Tidak ada. Adalah yang kecil-kecil, yang besar-besar tak ada. Kita tengok di dalam peladangan, hari ini pun dah dimonopoli oleh warga asing. Kita tengok hari ini dalam pertanian, ada tak? Semuanya dimonopoli oleh warga asing dan sebagainya. Jadi kerisauan saya yang bangkitkan tentang isu warga asing adalah kerisauan kerana apa? Kerana saya tidak mahu anak bangsa esok hari tidak akan dapat kerja. Saya timbulkan apa? Berkenaan dengan pengangguran. Saya timbulkan apa? Berkenaan dengan fakir miskin, yang rata-ratanya adalah siapa? Bangsaku. Mestilah aku berjuang untuk bangsaku. Bukan kita nak tunjuk pandai tuan-tuan. Bukan kita nak tunjuk pandai. Yang pandai bukan kita. Yang pandai ni bangsa kita. Sebab itulah dalam perjuangan ni kita tak bawa nama. Sebab itulah saya letak nama Astri Bora Riddle. Bila orang tanya siapa tak buah nama sendiri, takut ke apa? Tak. Astri Bora ni adalah sejarah, bukan nama Don Jai. Sejarah berkenaan dengan kemerdekaan negara kita. Sejarah tentang negara kita, supaya timbulnya jati diri dan modal insan untuk memajukan bangsa ni yang sendiri. Bukannya duk sembang nak berjatuh bangsa, bukannya nak jadi public figure. Tak tuan-tuan. Kita nak majukan bangsa kita. Mamak tetap mamak, takkan jadi Melayu. Ya betul. Mamak tetap akan jadi mamak. Tidak akan jadi seorang Melayu. Saya saman je Fik untuk saya akan saman. Saya tunggu isteri saya balik. Lepas isteri saya balik nanti kita akan pergi buat satu laporan polis. Ke atas saya pun dah dapat snap apa semua. Ke atas 4 orang ni. Dan saya akan buat laporan polis, mak saya akan buat laporan polis, isteri saya akan buat laporan polis. Ada rakan-rakan kita yang lain akan buat laporan polis. Kemudiannya kita akan bawa kes ni ke Mahkamah Terus Direct. Saya akan minta KAO untuk buat RKM. Saya akan minta KAO untuk buat RKM. Boleh tak Abang Matin? Boleh kot Abang Matin? Terus buat RKM. Tak mau pergi seksyen jenayah, terus pergi RKM untuk buat saman bencana. Boleh tak? Ni ada lawyer sini tanya. Boleh tak Abang Matin?
Abang Martin boleh tak kalau buat report jenayah membocorkan maklumat peribadi di bawah ni kan, boleh tak kalau saya tak mau tindakan pihak polis, saya terus nak refer ke magistrate terus, RKM terus, boleh ke tak boleh? Mana ada Abang Martin Boleh Okey, boleh. Iskandar Maulana beritahu boleh jadi kita akan terus buat RKM kepada mereka. Tuan-tuan, depa nak hina saya, hinalah. Semasa kita berjuang dulu, ada tak depa ni? Ada tak? Tak ada pun muka. Tak ada apa muka hak duk masuk lalu kap kita juga masuk. Depa tak ada pun. Nak sembang pasal jebat derhaka. Jebat derhaka dulu hina orang Melayu. Duduk dengan DAP, dia kata apa, Melayu bangsat. Dia kata apa, Dr. Zakir Naik, dia kata Zakar Naik. Dia tidak bersetuju dengan Islam adalah agama negara. Dia suruh bunuh semua golongan tabligh. Tapi hari ni depa sanjung dia hebat gila babi punya. Padahal kita lah dulu yang menganjurkan. Tuan-tuan pergi type nama saya, Muhammad Syafiq bin Abdul Halim, akan keluar satu banner anjuran debat dengan jebat dahaka. Tapi dia tak datang debat. Dia tak mai. Kita anjur untuk perdebatan dengan dia berkenaan dengan perlembagaan, tapi dia tak mai debat. Dia takut. Kita bukan nak pukul dia, kita ajak dia debat. Kita ajak ahli DAP debat dengan orang UMNO. Tapi dia tak berani pada waktu tu. Tapi hari ni nak sembang pasal bangsa Melayu. Awak dulu hang tak bela orang Melayu. Kalau betul-betul hang nak betul orang Melayu, tapi hang kata orang Melayu ni bodoh bangsat, takut dengan Cina. Cina ni sebab apa? Waktu tu DAP kerajaan. Bila DAP jatuh, hang tiba-tiba hang mai belah orang Melayu. Awak hang ingat kami tak ingat apa yang hang buat dulu? Hang ingat kami tak ingat apa yang hang kata kat bangsa hang dulu? Bangsa hang kan tak tahulah sebab hang tak berani tunjuk surat beranak. DAP tetap dengan DAP dia. Masa DAP awak hangpa duk cerita pasal murtad. Tu, yang DAP murtadkan 4 orang Islam, awak hangpa tak berjuang. Sehingga sekarang ni 4 orang kanak-kanak tu murtad. Siapa dia? Dalam kes Indra Mutu VS Majlis Persekutuan Majlis Agama Islam Perak. Awak hangpa tak berjuang waktu tu. Awak hangpa tak berjuang. Lawyer siapa dia? Lawyer dia adalah member Wati Amuti. Nama apa? Yang ada seorang India, seorang DAP. Tu lawyer dia. Berjaya memurtadkan 4 orang anak kecil. Di Mahkamah Sivil. Menidakkan di dalam Perlembagaan Persekutuan di dalam perkara 1211A yang menyebut bahawa mahkamah di dalam perkara 1 iaitu Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Rendah Malaya tidak boleh mencampuri apa-apa urusan mahkamah syariah. Bagaimana mereka boleh murtadkan 4 orang Melayu? Siapa hampa tak pergi lawan pada waktu tu? Hampa ada duk lawan? Tak ada pun lawan, tapi hampa duk sibuk sangat pasal isu orang hak dah masuk dah ke dalam agama Islam ni. Hak yang duk murtad lagi hampa tak pergi lawan pun. Lepas tu masa hampa duduk dalam DAP dulu, DAP hendak membuang perkara 3 fasal 1 iaitu Islam adalah agama negara. Kemudian DAP ingin buang apa? Depa ingin buang, DAP dengan PKR lah, depa ingin buang perkara sebelah iaitu kebebasan beragama di dalam fasal 4 tidak boleh disebarkan pada orang Islam. Mereka nak buang. Depa pergi ke mana? Depa pergi ke International Court of Justice di United States of America. Saya ada dokumen tu. Yang pergi wakil siapa dia? Wakil Malaysia, Ambega Sribanan, untuk mewujudkan negara bebas agama dan boleh menyebarkan agama kepada orang Islam. Awak waktu tu hampa tak lawan? Aku nak tanya, siapa waktu tu hampa tak lawan? Yang lawan siapa? Yang kena tangkap siapa ni? Muka ni yang kena tangkap. Awak hampa tak lawan. Masa ke hina Rasulullah, depa mengkritik, depa ambil gambar, depa kata buat macam-macam lah kepada Rasulullah. Berlakunya perhimpunan di masjid negara. Mana Don Jai? Mana semua ni? Hampa mana? Hampa duk cerita pasal patut dia ni dihukum bunuh dan sebagainya. Mana hampa ni? Hampa ada tak pada waktu tu? Tidak ada langsung. Tidak memperjuangkan untuk mempertahankan baginda Rasulullah SAW. Tidak memperjuang untuk mempertahankan agama Islam sebagai agama negara, bukan agama rasmi. Sebab di dalam perlembagaan tidak menyebut tentang agama rasmi. Di dalam perlembagaan adalah agama persekutuan. Persekutuan adalah sovereign independent country, iaitu negara. Jadi Islam adalah agama negara. Kenapa hampa tak mempertahankan agama agama Islam?
Pada waktu tu DAP kerajaan. Sebagai seorang Melayu, hampa sanggup menggadai agama hampa. Kerana apa? Kerana untuk duduk dengan orang-orang DAP. Sekarang ni hampa patah mai belah sini, hampa nak sembang pasal isu murtad. Hampa nak sembang pasal martabat Melayu. Mana hampa? Mana hampa semasa Melayu? Saya tak tujukan kepada Tok Singa. Tok Singa dia ada. Kita tahu dia ada, tapi utusan rimba. Mana Don Jai? Hampa baru nak naik jadi public figure sekarang ni. Hampa nak hentam perjuangan-perjuangan orang dah buat lama dah daripada hampa ni. Baru hampa nak muncul. Awak dulu hampa tak muncul. Awak dulu hampa tak muncul. Kan? Awak dulu hampa tak bosku. Kan? Hampa hina bosku lagi ada. Si Jebat kata apa? Oh, Datin Sri Rosmah buat macam ni. Dialah pegawai khas Datuk Seri Najib. Dia ada bukti Najib membunuh hantar tuya dan sebagainya. Sekarang ni hidup bosku. Gambar-gambar masih ada lagi dalam Facebook. Teks-teks masih ada lagi pasal submarine dan sebagainya. Hina bosku kau-kau ya. Kan? Tuah ke Kenji ni yang hampa kena support. Ya betul. Tuah ke Kenji ada lama. Kan? Depa masa duduk dengan ASP Ali Bashar, depa fitnah ASP Ali Bashar. ASP Ali Bashar bukan ada kena mengenal dengan depa pun. Depa main tempek dengan ASP Ali Bashar untuk dapatkan follower. Lepas tu depa fitnah kata ASP Ali Bashar menyamun. Depa fitnah kata ASP Ali Bashar ni. Kita tengok baca buku dia dulu pun kita dah faham dah. Kan? Macam mana dia buat kes ni, sedangkan di dalam laporan awal, kan, dekat French Bank tu yang rompak tu Cina. Awak ASP Ali Bashar ni nampak muka Cina. Kan? Kalau depa kata mamak boleh tahan lagi lah, memang ada nampak muka sikit-sikit macam mamak. Tapi kalau depa kata ASP Ali Bashar ni Cina, saya pelik kot. Mungkin masa dia kerja dulu dia pakai Fair and Lovely putih, sebab tu dia nampak macam Cina. Kan? Kita pun boleh tahu dah cerita tu, benda dimasuk dalam utusan, tapi depa fitnah. Kan? Depa fitnah. Lepas tu depa mai duduk belah ni pun depa fitnah balik. Depa ni memang kaki fitnah. Kaki menjatuhkan sesama sendiri. Sebab tu tak boleh buat kawan dengan puak-puak ni. Tak boleh buat. Kan? Mana hampa masa perjuangan ada? Tak ada. Hilang. Hilang. Lah baru hampa nak pergi. Lah baru hampa nak konon-kononnya fight warga asing. Konon-kononnya nak fight pasal isu IC dan sebagainya. Konon-kononnya baru nak buat ni. Tak payahlah tuan-tuan. Shotgun non-stop. Terbaik. Terima kasih. Jadi tuan-tuan, tak payahlah. Tak payahlah kita nak sebut pasal mereka ni. Saya pun dah membuktikan. Kalau betul saya ambil dadah sekarang ni, kenapa mereka tak berani buat laporan polis kat atas saya? Kenapa mereka tak berani buat satu laporan polis kat atas saya? Boleh tak tuan-tuan buat laporan polis? Kalau tuan-tuan mengesyaki bahawa saya terlibat di dalam kegiatan penyalahgunaan dadah, saya tengah buat live, boleh tak tuan-tuan buat laporan polis? Boleh? Bawah akta dadah berbahaya 1952. Pergi buat laporan polis. Buat laporan polis. Saya telah pun tengok dia ni nama sekian-sekian, Muhammad Syafiq, nombor telefon sekian-sekian ni, saya syaki dia terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Awak, polis tak boleh main urine saya. Polis tak boleh main urine saya. Polis tak boleh main tangkap saya. Boleh, siapa tak buat report? Duk kacip tapi report tak buat. Ni masalah orang ni. Suruh Tok Singa pakai Fair and Lovely. Orang Kedah kata mereka kemas cendol. Ya betul. Ni semua kemas cendol ya. Semua kemas cendol. Tak perlulah nak jadi public figure. Tak perlu nak jadi public figure. Saya pun bukan seorang dua saya duk train. Tak perlu nak jadi public figure. Nak jadi public figure hampir jadi artis. Facebook ni buat live bukan hang nak cari terkenal. Bukan hang nak cari follower. Bukan hang nak cari segala-galanya, tak. Tapi untuk hang menyatakan, merujuk kepada perlembagaan tu, kebebasan bersuara tu, untuk apa? Untuk nusa bangsa, untuk negara. Bukan untuk nak, dia ni pukul bini, dia ni murtad. Bukan untuk tu. Tu bukan hala tuju yang betul. Bukan misi dan objektif yang betul. Sepatutnya hari ni kita kena berkempen PRK Cini. Sepatutnya hari ni kita kena berkempen PRK Cini untuk kejayaan Barisan Nasional. Bukan duk sebar report tentang orang. Kalau nak sebar report, nak cari maklumat tentang kesalahan orang, cari maklumat macam kami buat dulu di PRK Rantau. Kami buat macam mana dulu di PRK Rantau? Kami pergi cari report polis yang mengatakan ahli parlimen PKR terlibat dalam penyelewengan duit. Bukan kami hentam orang UMNO. Masa PRK Rantau kami pergi cari report. Ya, kami cari report. Kami buat macam mana? Kami pergi cari report yang hentam lawan. Dia ada ambil duit orang pada waktu itu.
Kan, kita pergi cari macam tu. Kan, itulah baru betul. Kan, pergi cari orang PPBM ni. Sebab apa? Ni keluar surat dia kena pecat dia PPBM. Viralkan tentang surat dia kena pecat tu. Bukan duk pergi hentam sesama ahli UMNO. Duk pergi hentam sesama ahli UMNO untuk apa? Bagi dia berjatuh aku nak naik dalam UMNO. Bodoh lah orang panggil. Bodoh. Tu kerja bodoh orang panggil. Kan? Tu kerja bodoh. Sebab apa rezeki ni ditahan kan? Tak boleh sebab Syafiq ni follower dah 50,000. Kan? Kita kena penjatuh dia. Kita kena bagi orang semua tak boleh dengar cakap dia. Aku je. Nak bagi aku je dengar. Bodoh lah hang. Sebab aku takkan cari kat kawasan hang. Bukan aku nak pergi duduk di kawasan Sentul. Aku duduk dalam kawasan Alok Start. Kan? Bahagian Alok Start. Bukan ada kena dengan bahagian Gombak. Yang nak berjatuh aku siapa? Hang nak berjatuh pun untuk tujuan apa? Aku bukan duduk kat bahagian Sentul, bukan duduk bahagian Gombak. Bukan aku nak pergi kempen kat Gombak pun nanti. Aku kalau nak kempen politik pun nanti PRU, aku akan kempen kat Alok Start. Kalau hang tak mau bagi orang percaya apa yang aku cakap, kalau hang tengok hari ni orang PKR masuk, ni rakyat bersama UMNO. Kan? Apa nama rakyat bersama Anwar. Orang PKR duk hentam, duk gelak. Tengok geng-geng UMNO bodoh. Kan? Tengok geng-geng UMNO bodoh duk bergaduh sama sendiri. Hampa tak boleh bawa budaya yang hampa dalam DAP tu, dalam PKR tu hampa tinggal bang. Dalam PKR memang duk bubuh sama sendiri. Kan? Hang bubuh aku bubuh